Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alif. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi, saya kasihi ayahanda pengurusi majlis Tuan Haji Zabidi, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini untuk meneruskan pengajian bagi kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi, dan kita telah masuk pada perbahasan yang seterusnya. Adab alim di dalam majlis. Adab alim di dalam majlis ilmunya, jika diamalkan barakah sentiasa. Berwudu serta membersihkan dirinya, ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Ini antara adab yang mesti diamalkan oleh seorang alim ketika mana berada di dalam majlis ilmunya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendapatkan barakah. Barakah itu apa? Barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Barakah kalau diletakkan pada makanan, maka dengan makan tersebut akan menerbitkan kebaikan. Dia akan jadi sumber untuk orang tadi melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kalau barakah, maka harta tadi akan digunakan pada tempat yang sepatutnya. Umur kalau barakah, maka dia akan memberikan kebaikan kepada si empunya umur. Jadi barakah maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang banyak maksudnya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah didoakan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dibawa oleh Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha kepada Sayyidina Rasul, dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Ummu Sulaim ketika Nabi mula-mula sampai ke Madinah, maka beliau membawa datang berjumpa dengan Rasulullah dan kata beliau, "Ya Rasulullah, saya tidak ada apa yang nak berikan kepada baginda Nabi melainkan anak ini. Maka saya serahkan anak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sayyidina Anas pada waktu tersebut umurnya 10 tahun. Kemudian apa doa Nabi, dan kemudian Sayyidatina Ummu Sulaim, ibu Sayyidina Anas bin Malik, meminta kepada Nabi untuk mendoakan anak beliau tersebut. Kata, "Ya Rasulullah, doakan anak saya." Rasulullah pun mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, didoakan dengan doa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Allahumma barik lahu fi umrihi." Ya Allah berkati, Allahumma barik lahu fi malihi wa aksir, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Itu doanya. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan hartanya, banyakkan umurnya, dan kemudian dan berkatilah kepada dia dengan dua perkara tersebut, dengan perkara tadi. Jadi Sayyidina Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu ta'ala anhu syarih kepada Fathul Bari, beliau mengatakan bahawa
Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh berdoa kepada seseorang dengan ditambahkan harta dan umur, sedang kedua-dua itu adalah bala. Kedua-dua tadi adalah ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada seseorang. Jadi Nabi minta untuk ditambahkan lagi dengan perkara ujian. Maka kata para ulama, dijawab balik, kata Imam Ibn Hajar radhiyallahu anhu, perkara tadi ternafi daripada menjadi sesuatu ujian yang buruk kepada si pemiliknya. Kalau anaknya banyak, hartanya banyak, ini kedua-duanya ujian. Jadi harta anak ini ujian besar yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang tersebut. Tapi Nabi kapitkan doa tadi dengan wabarik lahu fih, berkatilah dia pada harta tersebut. Jadi disebabkan karena Sayyidina Anas didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan diletakkan barakah, maka pada waktu tersebut ternafilah fitnah pada waktu itu. Jadi sebab itu jangan lupa doa barakah. Kalau kita dikurniakan anak, ya Allah jadikan anak ini barakah. Kalau kita dikurniakan harta, ya Allah jadikan harta saya ini barakah. Bila harta barakah tak mesti banyak, sikit tapi barakah, tapi dia akan memberi kesan yang baik. Banyak kalau tidak barakah, maka tidak ada kesan apa-apa. Dia akan jadi benda yang buruk dan akan menjadi kesan yang tidak baik kepada pemiliknya. Itu maksudnya. Tamam? Jadi adab alim di dalam majlis ilmunya, jika dia amalkan barakah sentiasa. Jadi kalau alim mengamalkan adab di dalam majlisnya, maka barakah akan sentiasa menerangi dan juga meliputi majlisnya alim tersebut. Apa antaranya? Berwudu serta membersihkan dirinya, ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Yang pertama berwudu. Ya, kalau nak hadir ke majlis, berwudu. Ini bukan hanya suruhan kepada murid. Guru yang lebih utama dahulu melakukan perkara tersebut. Jadi datang dalam keadaan wudu. Kalau dalam majlis kita sedang duduk, tiba-tiba wudu kita terbatal, maka keluar untuk ambil wudu, tapi dengan adab, dengan penuh adab. Kalau boleh tahan dan juga jaga wudu kita betul-betul dalam majlis, itu lebih baik. Ini yang berlaku kepada seorang ulama hadis. Kata beliau, laqad bultu daman marratain, saya telah kencing darah 2 kali. Kenapa? Karena tahan daripada keluar majlis hadis yang diriwayatkan oleh guru beliau. Karena takut terlepas riwayat tersebut, maka beliau tahan kencingnya sampai kata beliau, saya kencing darah 2 kali. Kencing keluar darah tu, karena punya tahan. Karena majlis sama hadis pada zaman dahulu, dan kalau kita pernah ikut, memang tempohnya panjang masa. Jadi kadang-kadang kalau terlepas satu hadis, maka terlepas. Kalau guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah, dia pesan dekat saya, kalau kamu pergi majlis sama, waktu saya ke Kuwait, saya pergi sama Sahih Bukhari daripada awal sampai habis. Kemudian waktu ke Turki, sama Sahih Bukhari dengan Maulana Syekh Abdul Huda Yaqubi. Kalau di Kuwait dengan Maulana Syekh Abdul Wakil Al-Hashimi. Jadi 10 hari di sana, dan di Turki pun 10 hari juga. Dia pesan awal lagi, dia kata jangan minum air banyak sebelum majlis, dan jangan biasakan minum air dalam majlis. Jadi kita tahan lah. Jadi biasanya kalau orang nak minum banyak ni, dia tak tahan, jadi dia nak kencing. Dan ramai yang saya tengok keluar, relax aja. Dia keluar ke tengah-tengah syekh duk baca hadis ni, dia keluar pergi kencing dulu, lepas tu masuk balik dengan wuduk lah. Alhamdulillah elok. Cuma terlepas habis. Hadis-hadis yang terlepas tadi, dia dikira dengar tak? Dikira hadir sahaja. Dia dikira hadir dalam majlis, tapi tidak mendengar semua. Waktu majlis sama', mendengar hadis ni sangat penting dijaga adabnya. Didengar daripada awal sampai habis, kemudian tidak boleh diselangi dengan perkara yang lain daripada tu. Maksudnya dia tidak dengar main telefon, cakap telefon, dia kira putus terus waktu tu. Jadi dia tak boleh mengaku dekat orang, kata saya dengar hadis Bukhari semuanya, bohong. Karena dia ada benda yang dia buat di tengah-tengah tu yang tidak mendengar. Kalau dia tidur, contohnya tidur tu pula sampai mimpi pergi ke Jepun, tu memang habis lah. Tidur terus sampai mimpi, itu dalil kata tidur. Alamat tidur adalah mimpi. Mimpi jatuh bangunan, betul terkejut, tu tidur lah tu. Tapi kalau terlelap, suara duk dengar tapi terlelap, tu masih lagi dimaafkan, masih dikira lagi mendengar. Tak dikira dengar, terputus, tidur.
Ha? Keluar pergi tandah. Kata guru saya, hatta kalau di tandah tu ada mic sekalipun, ada mic, ada speaker sekalipun, dengar suara perawi tadi baca, guru tadi baca hadis tu, dan dengar sampai ke dalam jamban. Kata beliau tetap dikira putus juga bagi beliau, kerana dia agak syadid dalam masalah tersebut. Dia agak ketat sikit kata dia. Kerana itu tempat yang bukan tempat salat. Ha? Dia sambil duduk berak nak dengar hadis kan. Jadi dikira putus pada waktu itu. Tapi macam tu sekali. Ha? Kenapa dibuat macam tu? Kerana dijaga adab. Dijaga adab dalam majlis. Kami duduk dalam majlis hadis kadang-kadang daripada pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam. Sehari 12 jam. Baru-baru ni di Mesir, waktu mula-mula Covid, saya buat majlis bacaan Sahih Bukhari di rumah saya. Mula pukul 10 pagi, tamat pukul 2 pagi. 10 pagi, 2 pagi. Setiap hari selama 10 hari. 10 hari kami baca, 10 pagi, lebih kurang lah. Berhenti sembahyang, kemudian rehat sat saja. Balik rehat sat, kemudian sambung balik. Sampai pukul 3 pagi ataupun 2 pagi lebih kurang. Selama 10 hari khatam kitab, alhamdulillah. Lebih daripada 14 jam lebih kurang sehari kami berkumpul baca Sahih Bukhari dengan niat rafa'il bala, diangkatkan bala. Karena para ulama dahulu kalau berlaku ujian, bala, peperangan dan sebagainya, mereka akan berkumpul membaca Sahih Bukhari. Dan bila dikumpulkan tu dibahagikan ikut juzuk. Jadi dapat sikit, ni kawan ni sikit, kawan ni sikit, baca dan satu majlis khatam. Tapi kami tak buat macam tu. Kami buat daripada mula sampai habis. Baca daripada mula sampai habis dengan bacaan seorang ataupun 2 orang sahaja baca. Dengan bacaan yang agak laju sedikit, laju-laju pun sehari 14 jam. Kalau nak khatam 3 jilid ataupun 4 jilid Sahih Bukhari mengikut cetakan. Panjanglah dan perlu kepada sabar. Baik. Jadi berwuduk serta membersihkan dirinya, ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Jadi berwuduk dan juga mandi. Kalau perlu kepada mandi dulu. Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu memuliakan ilmu hadis sehingga ketika mana ditanya oleh penuntut ilmu yang datang ke rumah beliau, maka jariahnya, hamba perempuan Al-Imam Malik radhiyallahu anhu akan tunggu di depan pintu. Bila diketuk pintu, maka hamba ni akan tanya, apa tujuan datang? Kalau lelaki ni kata, anak-anak murid ni kata, kami datang untuk menuntut ataupun nak bertanya tentang fiqh, maka Imam Malik akan turun dengan pakaian dia pada waktu tersebut. Pakaian yang dia pakai waktu itu dia akan turun macam tu lah. Tapi kalau dibagi tahu, kata saya nak baca hadis, kami nak dengar hadis daripada Imam Malik radhiyallahu anhu, maka Imam Malik akan dimaklumkan oleh jariah dia, kemudian dia akan mandi dulu, dia akan pakai minyak wangi, pakai baju yang mahal, dan kemudian dipasang bukhur, mintu asap bukhur, kemudian diletakkan kerusinya yang megah, yang mahal dan besar, kemudian dia akan duduk dengan penuh ta'zim kepada ilmu. Itu Imam Malik pernah ketika membacakan hadis di dalam Masjid Nabawi, beliau akan menghadap ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik akan menghadap ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika baca tersebut, dilihat wajah Imam Malik berubah, jadi berpeluh dan merah sungguh. Ada Imam Malik kulitnya putih, kemerah-merahan, warna segak putih. Tiba-tiba muka jadi merah. Orang tanya, anak murid tu tanya, ni apa kena dengan tuan guru ni? Tapi dia tahan tak sampai habis hadis dibaca. Maka orang pun bagi tahu, tanya kepada beliau apa jadi kepada tuan guru. Maka kata Imam Malik radhiyallahu anhu, tadi saya disengat oleh kalajengking sebanyak 16 kali. Kalajengking duduk atas kerusi rupanya tak pasan. Kalajengking duduk sengat dia 16 kali. Cucuk 16 kali. Kenapa tak berhenti? Karena ta'zimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan itulah saya tak berhenti, kata beliau, daripada bacaan hadis tersebut. Kita berapa ramai orang waktu baca hadis kita keluar. Waktu Tok Guru baca kitab kita keluar ikut suka kita ya, tanpa ada urusan. Kecuali kita ada urusan. Kecuali lah kalau kita di musafir datang berhenti itu saja tak apalah. Ini kalau kata kita sengaja dengan perkara tersebut, maksudnya masih banyak lagi perkara yang perlu kita belajar untuk kita dapatkan barakah di dalam ilmu. Karena ilmu kalau barakah bermanfaat. Ilmu banyak tidak barakah jadi bala.
jadi ujian. Dia akan jadi ego, sombong dengan ilmu tersebut. Tapi kalau ilmu sedikit tapi barakah, maka ilmu tadi akan bermanfaat kepada umat. Dia akan boleh bagi petunjuk. Dia akan jadi penyelamat kepada si pemilik ilmu tersebut. Ini kelebihan barakah. Sebab tu kita mengaji bukan hanya untuk ilmu sahaja, kita nak barakah. Lepas tu kita hadir dalam majlis, kita khidmat dengan guru, kita khidmat dengan ilmu, kita jaga adab kita dengan kitab, dengan apa yang berkait dengan ilmu, hatta dengan anak kepada guru kita. Kenapa dibuat semua benda tu? Kerana barakah. Karena kalau kita dapat barakah tersebut, selesai, jangan bimbang. Ilmu kita akan membawa kita dengan jalan yang terbaik. Tapi kalau yang tu tak jaga, habis. Kitab tak merata, pen letak merata, tak ikut seperti mana yang telah disusun oleh para ulama, bagaimana adab kita dalam ilmu. Dengan guru tidak ada adab, dengan adik-beradik tok guru, dengan yang berkait dengan gurunya, apa saja yang berkait dengan guru dia, tidak ada adab. Kemudian dengan teman-teman dalam pengajian pun tidak ada adab, tak jaga adab yang sepatutnya, maka pada waktu tersebut dia akan diharamkan daripada mendapatkan kebaikan. Ilmu tadi akan jadi ujian kepadanya. Allah takut jadi celaka kepada dia. Di akhirat nanti akan jadi hujjah alaih la lah, hujjatun alaih la lahu. Jadi hujjah ke atasnya, bukan kepadanya. Bukan dia akan mempertahankan si pemilik ilmu, dia yang akan berhujjah ke atas pemilik ilmu tersebut. Kata, kamu ada aku tapi kamu tidak amalkan, kamu ada aku tapi kamu sombong, gini dan sebagainya. Sebab tu kita tekankan bab adab ni sangat penting. Karena umat sekarang kalau dijauhkan daripada adab, mereka akan jadi biadab. Bila jadi biadab, dia tak kira orang dah, dia terodong serupa dengan khinzir. Faham? Dia pakai hantam saja. Yang penting kita hantam, kata dia. Dia tak kira siapa, hang tok guru ke, hang alim ulama ke, saya betul, maka saya kena hantam kamu, hantam. Jadi ni kenapa jadi macam tu? Bila cek balik, tidak ada adab. Ujungnya tidak ada adab. Bila kita bincang bab adab, orang main-main. Orang kata orang asyik-asyik adab, asyik-asyik adab. No? Jadi kita kata tak apalah, nak buat macam mana kan? Dah kawan tak sampai, orang hak biasa pun faham, dia tak faham. Jadi nak buat macam mana? Kita nak cerita, tak boleh cerita apa. Kita kata kat dia apa dia? Qalu salama. Qalu salama. Baik. Bukan salamun, salama. Kata Syekh Ali Jum'ah hafizahullah ta'ala, kalau orang jahil cakap dengan kita, maka kita cakap apa dengan dia? Salama. Dia tahu kita dia jahil. Sebab dalam Quran Allah Ta'ala kata, فَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Maka Syekh Ali kata, kalau orang jahil main nak berdebat dengan, nak bincang, nak macam-macam ni, nak rock dan sebagainya, kita kata apa? Salama. Salama saja tension dah dia. Jahil rupanya aku ni. Sebab bila orang jahil bercakap dengan kamu, maka ucapkan kepada mereka salama. Syekh Ali kata, jangan sebut salamun, sebut salama. Salama dia faham tu. Bukan Saloma. Saloma bini Piramli. Duduk dengan penuh mulia dan sempurna, bukan sombong, hanya muliakan ilmunya. Jadi yang kedua, adab bagi seorang alim, apa dia? Duduk dengan penuh kemuliaan dan kesempurnaan. Ini duduk dengan ta'zim, dengan waqar, dengan sakinah, dengan tenang. Baik, kenapa dia duduk macam tu? Ada kursi yang disiapkan. Kalau di Al-Azhar Al-Syarif, dia ada kursi syekh, ataupun dipanggil syekhul kursi. Syekh kursi, yang dia ada disiapkan kursi. Dulu di Azhar, dia ada banyak istilah diubah. Ada dipanggil syekhul halaqah. Karena dulu pengajian dalam bentuk halaqah, dalam bentuk bulatan. Anak murid duduk keliling Tok Guru. Tok Guru duduk kat tiang, anak murid duduk keliling. Dipanggil syekhul halaqah. Dan berubah jadi istilah pula syekhul amud, dipanggil syekhul amud. Syekh amud maksudnya syekh tiang. Dia duduk kat tiang. Tiang dalam Masjid Azhar tu, setiap tiang ada guru dia. Anak murid ni boleh pilih nak pergi duduk tiang mana. Dia rasa berkenan dengan Tok Guru ni, dia pergi duduk kat tiang tu. Kemudian barulah dibuat kursi. Dipanggil syekhul kursi. Dia syekh kursi. Dia letak kursi syekh kepada para guru dalam majlis. Dan hatta ada ulama yang tulis kitab. Kalau di Masjid Umawi, di bawah Qubbatun Nasr, sini Qubah di atas kan. Ini Qubah dia tak nampak, dia punya bentuk tu kan. Kalau di Masjid Umawi katanya, ada satu kawasan dipanggil Qubbatun Nasr. Di bawah Qubbah Nasr tersebut ada kursi tempat duduk mengajar.
dan ditulis nama-nama ulama yang pernah mengajak di bawah Qubatun Nas. Keluar sebuah kitab. Ada satu kitab keluar nama-nama ulama yang pernah mengajak di bawah Qubbah Nas itu saja. Macam tu sekali. Maksudnya bukan calang orang boleh pergi duduk kat kursi itu. Kita duk pergi gagah pergi duduk tu cari kena halau. Dia kena alim yang betul menguasai ilmu. Antara yang duduk di bawah Qubatun Nas, Maulana Al-Imam Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, Syekh Daril Hadis Al-Ashrafiyah. Syekh Badruddin Al-Hasani pernah duduk di bawah tu. Maulana Syekh Abdul Razak Halabi pernah mengajak di bawah tu juga. Mufti di Halab, dia pun pernah duduk di situ juga mengajak. Jadi ini antara alim besar yang pernah duduk. Ramai lagi lah ulama-ulama sebelum tu. Ada kitab khas dikeluarkan. Ini Al-Imam Ibnu Salah pernah mengajak di situ dan sebagainya. Ini duduk di tempat macam tu untuk apa? Untuk dimuliakan ilmu, bukan untuk sombong diri, tidak. Tapi dimuliakan ilmu yang ada di dalam dadanya. Karena tu sistem pengajian dalam Islam ni sistem yang sangat luar biasa. Cuba tuan-tuan tengok sekarang ni. Yang duduk di depan mungkin lebih muda daripada yang duduk di depan saya. Yang duduk di kerusi ini mungkin lebih muda, dan lebih muda pun daripada yang ada di depan. Mungkin ada yang lebih tua daripada saya dari segi umur dan sebagainya. Tapi direndahkan diri pada ketika tersebut hanya semata-mata kerana ilmu. Maka siapa pun boleh duduk di depan pada waktu tersebut untuk menuntut ilmu pada waktu itu dalam keadaan duduk di bawah dan gurunya di atas. Ini sistem apa ni? Sistem yang mulia, sistem yang luar biasa. Tapi cuba tengok dewan kuliah yang dibuat oleh Barat. Dia buat macam mana? Dia buat naik ke atas. Dia nak murid duduk kat atas, tok guru duduk bawah. Dia tengok anak murid, tengok tok guru macam tu ya. Dewan kuliah kan dewan dia macam tu. Yalah mungkin dia nak jaga ruang. Itu kalau buat jenis manjang macam tu, ruang tak besar. Jadi dia buat kot tinggi. Dia buat kot tinggi naik macam tu. Nah, kalau buat memanjang, mungkin dia akan jadi panjang kawasannya. Ini kawasan tak luas mana, dibuat macam tu. Hakikatnya jadi macam mana? Anak murid dengan tok guru duduk di atas kerusi, malah lebih tinggi daripada guru dia pada waktu tersebut. Dia lebih tinggi daripada guru. Dan kemudian apa yang berlaku? Bukan hanya sekadar dia tinggi pada kedudukannya di segi zahir, tapi jiwa dia juga dia berasa lebih tinggi daripada tok guru dia. Hanya kerana kesan apa? Kesan zahir tadi. Sebab tu kadang-kadang sistem, cara duduk dan sebagainya itu pun memberi kesan sebenarnya. Memberi kesan pada cara ucapan dia dengan guru dia, memberi kesan pada cara ekspresi wajah dia dan juga gerak tubuh dia dengan guru dia. Semua tu akan jadi kesan. Tapi anak murid kalau duduk di bawah, tok guru duduk di atas, dia akan rasa jiwa dia ke bawah pada waktu itu. Dia akan rasa jiwa dia rendah pada waktu itu. Rasa terima nak kepada ilmu tu ada. Ini yang luar biasa dalam ilmu. Tak kira siapa. Tak kira siapa pada waktu itu. Jadi guru tadi dimuliakan. Kenapa? Karena ilmunya. Dan bukan karena sombong, hanya muliakan ilmunya. Dia memuliakan ilmu dengan cara ditakzimkan, diletakkan pada tempatnya. Baik, apa lagi adab di antara guru dengan ilmu? Murajaah ilmu sebelum majlisnya. Ini adab alim, jangan lupakannya. Adab bagi alim adalah murajaah ilmu, iaitu mesti dia mengulang semula ilmu sebelum dia hadir ke majlis. Itu saya sebut sini murajaah ilmu. Murajaah maksud daripada mengulang ilmu sebelum majlisnya, sebelum dia hadir ke majlis. Maksud dia kena buka dulu buku, baca juga, walaupun telah berkali-kali dia habiskan bacaan bagi kitab tersebut. Tujuannya kerana apa? Karena ini adalah amanah dia dengan para muridnya, amanah dia dengan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Karena amanah. Bukan kerana dia kata saya dah hafal dah kitab tersebut. Itu yang saya selalu cerita tentang guru kepada guru-guru kami. Maulana Syekh Mustafa Imran rahimahullahu taala pernah dilihat membuka lagi kitab pada sebelum majlis datang. Dia sebab dia suka datang awal majlis. Di Madhiyafah Syekh Ismail Sadiq Adawi, dia akan datang awal duduk, kemudian dia akan mula buka kitab. Dia akan baca dulu. Kemudian ada seorang murid datang tanya kepada dia, "Tuan Syekh, bukan dah hafal dah kitab? Dia dah hafal, dia dah banyak kali dah mengajar kitab. Syarah Khabisi." Jadi dia kata, "Ya bunai," dia kata, "Nahnu nata'abbadana Allah bil ilm." Kami ini beribadah kepada Allah dengan ilmu. Saya baca ni kerana amanahnya saya dengan ilmu. Apa saya dah hafal dah kitab ni, tapi diulang bacaan tadi. Kenapa? Karena ibadah.
Saya menganggap bahawa ini adalah ibadah. Seperti mana kita tiap-tiap hari duduk sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, esok sembahyang lagi zuhur, asar, maghrib, isyak, bila sampai waktu dia. Macam tu juga dengan para guru ni, bila sampai waktu dia, dia akan ulang balik dengan bacaan kitab yang dia telah ulangi pada sekian lama. Kenapa? Kerana ibadah. Kita akan rasa boring dengan ibadah. Kita ada rasa boring kan solat zuhur tiap hari. Kita asyik solat zuhur je. Tukar pula apa nama. Waktu tukar apa. Takkan rasa boring. Kerana boring macam mana? Kerana ni ibadah. Dia main perasaan lazat dalam hati kalau kata sampai perasaan lazat tersebut. Tamam? Jadi murajaah ilmu sebelum majlisnya. Jadi ini pesan kita kepada para guru. Tak kiralah dalam ilmu apa sekalipun. Sebelum kita mula pengajian tu, murajaah dulu. Ambil masa. Sebab tu kadang-kadang murajaah dia lebih berat sebenarnya daripada waktu dia mengajar. Kadang dia mengajar hanya setengah jam, 1 jam saja. Murajaahnya 4 jam. Dia nak kena tengok kitab, dia nak kena tengok lagi apa dia yang dibahas dalam kitab tersebut. Takut-takut dia silap dalam syarahan dia. Kena amanah dengan ilmu. Jadi dia nak kena rujuk kitab tu, rujuk kitab ini, tengok semula daripada tulisan-tulisan yang dia telah tulis. Hanya semata-mata untuk disampaikan pengajian selama 1 jam. Jadi murid duk ingat dalam majlis sejam tadi ni, hak guru dia sampaikan tadi itu adalah majlis, semata-mata majlis. Dia terlupa sebelum majlis. Sebelum majlis. Macam mana guru tadi melakukan persediaan sebelum hadir ke dalam majlis. Itu kena ambil berat. Maka orang yang tahu tentang benda ni, dia akan ta'zimkan ilmu. Dia akan muliakan ahlinya. Dia akan tengok ilmu ni benda yang mahal. Ini adab alim, jangan lupakannya. Jadi murajaah ilmu jangan dilupakan oleh seorang alim, jangan dilupakan oleh seorang guru, kena amalkan. Jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya. Ini kalam daripada Kiai Jazuli. Saya ambil dia punya adaptasi balik daripada ucapan beliau. Dia pernah sebut dalam satu ucapan dia guru di pondok pesantren Langitan di Allahumma salli ala, di Tuban, tak silap saya, di Tuban. Jadi kata beliau, disebut apa, dia kata, guru kalau tidak murajaah sebelum hadir ke dalam dars, sebelum hadir dalam fasl, dalam kelas pengajian dengan para muridnya, libur saja katanya, cuti saja, karena dia tidak amanah dengan ilmu. Kalau guru tak murajaah dulu, tak baca. Kalau guru, murid dia tak kira dah, dia tak baca balik. Hak duk kira ni tok guru tak baca lagi, hak anak murid ni, hak anak murid nak kena buat apa tak baca lagi. Hak tok guru saja ni, tok guru pun kena jaga benda tu. Sebab tu ilmu ni dijaga. Ilmu ni dijaga. Sistem ini diwarisi. Ini bukan sistem main-main. Ilmu ni bukan sadfah, duduk dekat meja boleh mengajar terus. Dengar YouTube 4 kali mengajar terus. Hentam habis semua ulama-ulama yang hidup dan yang dah mati. Yang dah meninggal. Sonok keluar habis semua perkataan, caci maki, maki hamun. Kata ke orang macam-macam. Jadi kenapa jadi macam tu? Kerana ni faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa nak bagi apa? Ada tak ada apa pun tak ada, nak bagi ilmu ke orang. Apa ke benda ni? Ini yang berlaku zaman sekarang. Baik. Jadi murajaah ilmu sebelum majlisnya. Jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya. Cuti saja. Tapi kalau kata guru-guru di sekolah rendah, sekolah menengah, kalau kita tengok malam tu dia tak ada nak buat revision, lepas tu esok dia pergi cuti, sonok lah, tiap hari cuti. Semalam saya tak sempat nak cek balik ni, kita nak mengaji apa hari ni. Jadi kita cuti lah hari ni. Tulis saja. Hari-hari cikgu main bola kan, buat macam P. Ramlee. Tak boleh macam tu lah. Tapi kena amanah. Maksudnya letih kerja guru, kerja jadi tenaga pengajar, mengajar masyarakat dan umat, membimbing mereka ni bukan senang. Dia ingat ustaz-ustaz ni main naik kereta, main duduk ni semua kali, dia bagi sampui, habis, selesai. Dia ingat tu kot. Tak tahu dah kot ada haji ni tu. Tapi kalau kita baik sangka, bukan senang. Nak baca kitab, nak main duduk, nak murajaah dulu, nak tengok dulu sebelum dia bercakap, nak kena susun dulu. Ucapan dia tadi takut-takut singgung perasaan orang. Semua tu bukan sebenarnya dengan pengajian semata-mata, semua tu dengan barakah. Kita ni bergerak, ucapan kita ni dengan siapa? La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Bukan dengan aturan kita.
Sebab tu kena mohon doa selalu kepada Allah. Moga Allah aturkan ucapan kita ni dengan ucapan yang baik-baik, tidak menyinggung perasaan orang. Dekatkan umat ini kepada Nabi SAW. Dia dekat dengan Rasulullah, dekat dengan para awliya Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka akan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Jadi cuti. Kemudian disebut sini ketegasan alim di dalam majlisnya, perlu agar majlisnya tak huru-hara. Jadi alim kena tegas dalam majlis. Tengok orang duk menyembang, kena tegur. Tengok orang duk main handset, kena tegur. Tengok ada orang duk main pen, tok guru duk mengajar, dia duk pusing pen. Tu dalil apa tu? Bukti apa? Bukti dia dah boring lah tu. Kenapa dia boring? Kenapa kita boring tuan-tuan dalam pengajian? Kadang bukan sebab guru tadi penyampaian dia. Kita kata sebab penyampaian dia, Ustaz, Allah boring lah. Saja 4 kali. Nah. Dia duk kira tok guru dia. Dia tak cuba boleh kira balik tok guru tu 4 kali. Patut dah tak faham. Dia main duk kira tok guru. Tu dia duk kata penyampaian tak sedap, dan sebagainya. Dah. Ada tok guru ngajak tak sedap pun. Tapi anak murid dengar betul. Kenapa jadi macam tu? Satu barakah pada guru tadi. Yang kedua, kerana murid tadi nakkan kebaikan. Dia bukan main nak halwa telinga dengar sonok nak gelap. Tak. Saya main nak catat. Saya ada benda saya nak tulis. Saya nak jadikan ni panduan dalam hidup saya. Jadi dia tak ada nak main pen. Dia tak ada nak tengok handset. Nak tengok handset buat apa? Hak tok guru duk cakap tadi nak kena tulis. Hak tok guru cakap tadi saya nak kena catat. Maka dia tak sempat nak tengok benda lain pada waktu tersebut. Tak sempat nak bersembang pada waktu itu dengan teman di sebelah dia. Tapi kenapa jadi bersembang? Kenapa jadi boleh main handset? Kenapa boleh buat lain daripada apa yang berada dalam majlis? Karena dia tak tahu pun apa dia tujuan dia datang. Nah, itu. Mungkin kerana tugas dia terpaksa ada dalam masjid, maka dia duduk. Nah, kalau tak kerana tugas saya bukan dalam masjid, saya tak main. Ada orang yang macam tu. Nah, alhamdulillah masjid, masya-Allah makin ramai. Makin ramai ni. Boleh buat sembahyang Jumaat. Baik. Jadi faham macam tu tak? Jadi ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Kena beradab dalam majlis. Jadi ada guru-guru kita yang memang tegas. Ada guru-guru kita yang lembut. Dia tak kisah pun. Kalau kami, guru-guru kami di Mesir, di Al-Azhar Al-Syarif, kan ada guru yang tegas betul. Ada yang biasa, anak murid duduk lunjuk kaki pun dia tak kata apa. Dia kata yang penting main kelas. Lepas ni nanti dia akan berubah sendiri dengan berkat ilmu. Ada guru kita yang sebut macam tu. Tak apa dia lunjuk dulu kaki, silakan. Tapi nanti dia akan berubah insya-Allah dengan berkatnya ilmu. Tu kalau dia main lalu lah. Kalau dia main lunjuk kaki, lepas tu tak main dah esok tu, pakai lunjuk kaki kelas orang lain pula lah. Pergi kelas orang lain dia lunjuk kaki pula. Sebab tu kadang kena ada juga guru yang menegur dengan tegas. Sebab tu kadang-kadang murid ni kalau ditegur oleh guru, kena anggap bahawa ini adalah teguran daripada bapa kepada anak. Bapa anak apa ustaz? Anak ustaz pun macam anak saya Ustaz berumur anak saya contohlah, kan? Dia pergi kata macam tu. Tak. Tuan, dalam bahasa Arab para ulama kata, kalau disebut dalam kitab Saifu wa Musa, fi qadiyati Khadir wa Musa, cerita bab Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kitab tu saya baca di Citra, satu masjid di Masjid Muttaqin. Masjid Muttaqin dekat Bandar Nur Aman tu saya baca kitab tu daripada buat live. Jadi kitab tu saya baca, dan dalam tu disebut apa dia? Nabi Musa alaihi salam bersama dengan fatanya. Siapa fatanya? Sayyidina Yusha' ibn Nun. Fata ni maksud daripada pemuda. Maknanya anak murid kepada Sayyidina Musa alaihi salam yang berjalan dengan Nabi Musa untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam. Digelar fata. Betul? Ataupun pemuda, ataupun ghulam disebut. Kata Syekh Ma'ul Ainain, dia kata gelaran fata dan juga ghulam ini bukan dikhususkan kepada pemuda semata-mata yang dengan umur, tapi dikhususkan kepada murid dengan gurunya. Kalau gurunya tua muda dan muridnya tua sekalipun, tetap digelar fata pada waktu itu. Dan gurunya dipanggil syekh. Guru orang tua, anak murid jadi orang muda pada waktu itu. Dia macam tu. Dia punya sistem dalam ilmu macam tu. Dia tak kira pada waktu tersebut dengan umur.
Dia kira dengan ilmu pada waktu itu. Maka guru dipanggil syekh. Sebab tu kalau kita buka dalam kitab, antaranya kitab Al-Imam Syarqawi radhiyallahu anhu, gelaran syekh diberikan kepada yang muda yang berilmu walaupun muda. Digelarkan dia syekh. Tetapi kepada yang tua, syekh bolehlah dipanggil kepada, tapi dari segi lughah lah, bahasa lah panggil syekh. Tapi kalau kata dia belajar, dia mengaji, maka dia dipanggil pada waktu tersebut dengan gelar fata juga, ataupun ghulam. Sebab tu kalau dalam masal ataupun suruhan dalam Arab ditulis apa, dia kata ta'allamul ilma ya fata, belajarlah ilmu wahai fata. Fata tadi apa dia nak terjemah? Wahai murid. Maksudnya tak kira umur waktu tu. Kalau kita terjemah belajarlah ilmu wahai pemuda, maknanya orang tua kata tak payah. Kata saya tua dah, suruhan ni kat orang muda-muda ya. Tak. Syekh Ma'ul Ainain kata bukan itu maksud dia. Maksud ta'allamul ilma ya fata, belajarlah ilmu wahai pemuda. Pemuda tu bukan tu maksud dia. Fata tadi dengan maksud ya talibul ilm, ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu. Maksudnya tak kira tua ataupun muda. Kalau tua sekalipun tetap digelar dia dengan fata pada waktu tersebut. Kalau dia pada maqam murid pada waktu itu. Ajib, nah. Itu yang disebutkan oleh Syekh Ma'ul Ainain, Syekhul Islam Ma'ul Ainain dalam kitab beliau As-Saif wa Musa fi qadiyati al-Qadiri wa Musa. Kitab tu bagus, kitab tafsir. Cerita berkenaan dengan adab. Adab di antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam, perjalanan beliau bertemu dengan Nabi Khidir untuk tuntut ilmu. Itu kita adab juga tu, tapi dalam bentuk tafsir. Dalam bentuk tafsir. Penuh dengan keajaiban perjalanan Nabi Musa dalam surah Kahfi. 20 ayat saja. Mulai ayat 60 sampai ayat 80 lebih. Daripada ayat 60 sampai ayat 80 tu cerita berkenaan dengan adab saja. Keluar sebuah kitab. Dan kalau nak tulis surah Al-Kahfi ni boleh keluar 4 kitab. Surah Al-Kahfi saja. Sebab ada 4 cerita dalam tu. Boleh keluar 4 kitab bagi surah tu saja. Dan ditulis oleh Syekh Ma'ul Ainain dengan kisah yang ketiga. Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam dikeluarkan dalam bentuk kitab yang asing. Tafsir bagi ayat tersebut. Baik. Jadi kena murajaah, kena tegas dalam majlis, kena tegur kalau kata ada berlaku yang tidak baik dalam majlisnya, agar tidak berlaku tidak ada adab dengan ilmu. Jadi guru menegur kita kerana sayang, bukan kerana dia malukan kita. Cuma kadang-kadang itulah ada guru yang tegas sampai menyebabkan murid tadi dia berasa dan sebagainya. Tapi kalau murid tadi fikir dengan panjang, kata dia mungkin untuk mengelakkan ego dalam hati saya. Tapi kita kata saya ini adalah murid yang perlu ditegur. Dan murid memang sya'nuhu, dan kedudukan murid adalah untuk menerima segala ajaran daripada gurunya. Apa yang guru tegur dia akan terima. Kadang ada murid yang tak boleh marah langsung, marah sikit berasa hati, merajuk dengan tok guru. Ada yang macam tu, kena marah merajuk. Baik siapa tok guru lah ni? Siapa yang nak kena jaga hati siapa lah ni? Dah kita datang sebagai penuntut ilmu, maka dia dah bersiap pada waktu tersebut untuk dididik. Bila guru tegur, terima. Ni tidak, dia pula nak suruh tok guru jaga hati dia. Hebatnya. Jadi tok guru tak boleh marah, tok guru tak boleh tegur dah. Kalau tegur, anak murid berasa hati. Kalau tegur, sekali mak ayah main jentik telinga tok guru. Ni jadi masalah. Mungkin zaman dulu ni tak apa nak ada viral, tapi kita dalam tengah lah. Mak ayah duk pergi jentik telinga tok guru ni. Tak ada aku dalam majlis kita ni no. Hak jenis ustazah marah anak dia, dia pergi marah ustazah balik. Patutnya abak kat anak tu. Kalau kata balik, bagi tahu, kata ustazah, cikgu ke dan sebagainya marah kamu, tibai kamu dekat sekolah, sampai di sekolah nanti saya akan tibai kamu sungguh-sungguh. Sampai di sekolah, sampai di rumah habaq aja, tak ada habaq. Saya tibai dulu. Kenapa? Karena tahu dah, takkan cikgu saja tibai tak ada kerja. Mesti hang salah punya. Kena habaq dia dulu. Lepas tu dia nak habaq dah kat mak dia. Tobat tak habaq, sebab kalau balik habaq kena 2 kali. Ini dah habaq awal-awal lagi. Pergi sekolah, tengok no. Kadang ustazah sentuh sikit habaq. Mak akan pi. Pak akan pi jumpa dia. Macam mana budak tak naik kepala, tak naik tocak. Lagi anak tu jadi orang, dah anak jadi beruang. Jadi beruang lepas tu. Sebab tu jangan kita percaya sangat dengan anak kita. Percaya dengan guru dia lagi. Sepatutnya macam tu.
Dah kita serah dekat tok guru suruh apa ni, didik anak kita kan. Tak ada tok guru yang dia seronok tengok anak murid dia jadi apa ni, jadi jahat. Tak ada tak tok guru tak seronok tengok anak murid dia jadi baik. Ada. Ustaz kata baik sangat hang ni, sepak lagi orang tahu. Woi, pelik ustaz ni. Anak murid baik pun nak sepak. Jadilah jahat baru bagus. Macam tu. Tak ada sangat ni anak murid kalau bagus tok guru sayang. Ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Itu kena tegas, alim kena tegas. Guru saya Syekh Nuruddin Al-Banjari, ma'ruf, terkenal dengan orang yang sangat tegas dengan majlisnya, dengan ilmu, duduk dalam keadaan yang sangat menjaga adabnya, luar biasa. Duk marah-marah pun orang mai lagi. Itu kata dalil berkat. Marah-marah pun orang mai juga. Nah, kita duk jaga hati orang, duk tak mau marah, takut orang tak mai. Dia ada. Itu ni bukti kata marah kerana Allah Ta'ala. Orang yang marah kerana Allah ni, Allah Ta'ala akan campakkan rindu kasih. Faham? Jadi apa ni, kena jaga adab. Teguran perlu dilakukan olehnya kepada murid yang tidak dengar kata. Jadi guru kena tegur. Baik, boleh guna step. Antaranya, kalau tengok dalam majlis ada yang tidak beradab, maka guru tadi tambihkan, pesan dulu. Saya dah pesan jangan main handset. Saya dah pesan jangan main pen. Saya dah pesan jangan korek tak hidung dalam majlis. Saya dah pesan jangan begini. Tengok ada orang nak buat. Dia pesan-pesan tu, kalau dia berasa, maka dia akan berhentilah pada waktu tu. Tak tegur terus. Tengok kali kedua buat juga. Sebut kali lagi, tengok duk korek lagi. Sambil duk pesan tu. Saya dah pesan, dia duk oh jenis ni. Pesan lagi sekali, tak dengar cakap juga. Lepas tu boleh tunjuk lah. Ni kamu ni boleh tunjuk dah pada waktu tu. Baik, adakah dia dikira memalukan murid pada waktu tersebut? Baik, kalau kata guru tadi tidak mau untuk tunjuk macam tu, itu terpulang dengan guru, karena guru tadi adalah sahibul majlis. Dia adalah tuan punya majlis tersebut pada waktu itu. Maka dia berhak untuk keluarkan siapa yang dia inginkan daripada majlis. Kalau dia nak keluarkan. Faham? Karena dia sahibul majlis. Dia tuan punya majlis pada waktu itu. Maka dia berhak untuk nak beritahu, kamu boleh duduk lagi, kamu tak boleh, kamu kena keluar. Tak ada adab. Imam Malik, orang lelaki seorang tu mai tanya dekat dia. Aina Allah? Tanya Allah di mana? Bukan aina Allah. Ditanya kaifa istiwa Allah? Bagaimana Allah Ta'ala istiwa? Ditanya dia. Itu Imam Malik jawab apa? Al-istiwa ma'lum. Wal kaif ghairu ma'qul. Was-su'alu anhu bid'ah. Ada riwayat al-kaif ma'lum. Al-istiwa ma'lum. Wal kaif majhul. Was-su'alu anhu bid'ah. Tapi riwayat wal kaif majhul ada sedikit maqal. Kata guru kami Maulana Syekh Jamal Faruq hafizahullah, yang tepatnya al-kaif ghairu ma'qul. Itu jawapan yang tepat yang disebut oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. Mana dia al-istiwa ma'lum? Ada ramai orang terjemah al-istiwa ma'lum, istiwa dalam Quran kan, summastawa 'alal 'arsy, Allah Taala beristiwa di atas arasy. Dia terus terjemah apa dia? Istiwa ma'lum. Imam Malik kata istiwa ma'lum. Istiwa ma'lum tu apa dia? Istiwa ma'lum ni, istiwa ma'lum duduk macam ni. Apa? Kalau duduk macam ni, macam mana wal kaif ghair ma'qul? Tu kan kaif tu. Faham? Jadi yang sebenarnya apa dia? Kata Maulana Syekh Jamal Faruq, perkataan Imam Malik tadi apa dia? Al-istiwa ma'lum ay ma'lumun fi kitabillah. Itu maksud dia. Istiwa ma'lum dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah ada sebut summastawa 'alal 'arsy. Ada sebut dalam kitab. Ma'lum. Wal kaif ghair ma'qul. Tapi kaif ghair ma'qul. Maksudnya fikir macam mana? Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan soal macam ni bid'ah kata Imam Malik. Kenapa? Karena tak pernah ditanya oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kenapa ditanya Allah Taala istiwa macam mana? Tanya macam mana tu dah salah dah. Tak kena tanya macam mana dekat Allah Taala. Karena Allah Taala bukan macam kita. Jadi bila sebut macam tu, Imam Malik kata apa? Dan aku tengok dalam hati kamu ini ada penyakit keluar daripada majlis. Dihalau pada waktu itu daripada majlis. Itu poin dia adalah hujung tu lah.
Bukan nak cerita tentang tu. Itu cerita tu panjang lagi tu. Ya Wahabi pula kan. Ini kita nak cerita tentang Imam Malik halau pada majlis tu saja nak abang kata ada tak pernah ulama halau pada majlis? Ada. Imam Malik pernah halau seorang daripada majlisnya, ahli bid'ah. Tanya soalan, Allah Taala istiwa macam mana? Faham? Baik. Jadi teguran perlu dilakukan olehnya kepada murid yang tidak dengar kata. Jika masih tidak dengar nasihatnya, sebaiknya keluar balik rumah saja. Itu dia. Jadi kalau tak dengar juga nasihat, maka sebaiknya keluar balik rumah saja. Baik siapa yang nak kena balik ni? Sebaiknya keluar balik rumah saja ni. Dua-dua. Tok guru nak balik pun boleh, anak murid nak balik pun boleh. Tak ada masalah. Jadi hadis perkataan saya sini, jika masih tidak dengar nasihatnya, kalau masih tak dengar nasihatnya, nasihat guru tersebut, sebaiknya keluar balik rumah saja. Boleh, sama ada guru tadi nak balik rumah pun boleh, anak murid nak balik rumah pun boleh. Jadi kalau tak dengar juga cakap, balik rumah saja, anak murid tu lah. Ataupun dah dengar, tak mau dengar juga cakap, maksudnya tempat ini tak mau ilmu, maka buat apa saya datang lagi tempat yang tidak mau pun raikan ilmu. Bukan nak raikan jiwa peribadi kita, meraikan ilmu yang Allah Ta'ala berikan, tu saja. Maka lebih baiklah saya undur diri daripada duduk di tempat yang akhirnya lebih buruk adabnya dan lebih buruk keadaan di tempat tersebut. Kenapa? Karena tidak memuliakan ilmu. Kan masalah tu nanti. Maka guru mengundur diri pada waktu tersebut. Itu ada sebahagian guru kita main-main anak murid tak jaga adab. Ada sebahagian guru, namanya Maulana Syekh Abdul Karim Banjar. Syekh Abdul Karim Banjar diceritakan dalam kelas anak murid terus tengok kat dia. Anak murid semua kena tunduk. Tengok kitab, tulis apa yang dia sebut. Ada anak murid yang kat kepala tengok dia, tutup kitab balik. Dia balik. Ahwal guru masing-masing. Masing-masing. Kita boleh nak bersoal, kita kata, awak dia balik. Ikut suka dia. Ikut suka dia. Sebab tu anak murid dia semua jaga suluh. Takut nak tanya pun tak berani. Nak tanya pun tak berani. Tapi dia akan buka soalan, tanya siapa nak tanya. Syekh Abdul Karim ni diceritakan oleh para murid dia yang saya pernah jumpa. Dia ganti kepada Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili yang mengajar di Masjidil Haram, pengganti dia Syekh Abdul Karim Banjar. Syekh Karim Banjar lah yang ambil tempat dia pula lepas tu, mengajar kitab dalam Masjidil Haram. Kadang-kadang dia mengajar, ada orang tanya soalan, Syekh apa dia hukum sekian-sekian-sekian. Kadang-kadang dia jawab tak tahu. Dia jawab tak tahu. Kalau orang yang kenal dia, orang akan kata esok tunggu, jawapan dia akan bagi esok. Kerana tak tahu yang dia jawab tadi, bukan dia tak tahu, tapi dia tak tahu secara tafsir. Nak jawab peringkah boleh, tapi dia tak minat macam tu. Dia akan jawab secara terperinci. Sebab tu yang hadir dalam majlis dia, yang akan dapat manfaat, budak baru mengaji pun dapat manfaat, yang alim pun dapat manfaat, yang baru pertengahan pun dapat manfaat. Yang alim boleh ambil modal, balik pergi mengajar pula. Yang pertengahan boleh tambahkan ilmu, yang baru nak mengaji boleh, maksudnya mula nak tahu pada waktu tersebut. Faham? Kalau ditanya satu masalah, dia akan esoknya dia akan bawa main dalam kitab sekian, muka surat sekian, dalam kitab ni pula dalam muka surat sekian, permasalahan dia macam ni, dibaca semua. Jadi jenuh lah. Jadi tok guru kalau main dalam majlis dia, beda untuk catat, ambil modal, orang panggil. Ambil modal bawa balik, beda nak mengajar pula dekat anak murid nanti. Sebab tu dalam majlis dia ramai orang hadir. Ada yang alim, ada yang biasa, ada yang pertengahan dan sebagainya. Dia tegah, orang yang sangat tegah. Ada tok guru kita yang dia relax, tenang. Guru saya Abu Ya Kiai Abdul Rahim Jahri, saya pergi mengaji dengan dia di Mekah Al-Mukarramah, di rumah beliau dekat Syariat Sittin. Kami pergi mengaji waktu tu kitab Azkar, ada kitab Adabul Mufrad. Mufrad ada 1000 lebih hadis. Saya esok kami nak balik dah. Saya duduk pergi baca dekat dia dekat 5-6 hari kitab tersebut. Esok dah nak balik. Kami pergi baca mula pukul 10 sebab saya bawa jemaah. Jadi nak kena tengok jemaah dulu, nak kena kalau ada nak kena bagi tazkirah ke apa semua, kena duduk dengan depa dulu. Lepas pukul 10 baru saya boleh pergi. 10 malam. Abu Ya Abdul Rahim pula dia kata tak kisah pukul berapa ustaz nak main-main lah, dia kata. Tak ada masalah. Saya pun kata pukul 10 boleh tak? Dia kata boleh, tak ada masalah. Saya tak tidur malam. Saya pergi rumah dia pukul 10 malam baca kitab dengan dia, baca hadis, baca Adabul Mufrad Imam Bukhari. Dia baca banyak baca ni. Kadang ada malam tu
Saya dah letih sangat. Kemudian kami baca sampai pukul 1 pagi. Esok nak balik. Saya duk cadang macam nak khatam kitab dah malam tu. Tak sempat juga. Banyak lagi hadis. Tinggal 100 lagi hadis saja. Masa tu pukul 1 pagi dah. Kepala saya ni macam ulang tedung lah. Kembang ni, ya Allah ya Tuhan. Rasa nak pecah kepala orang. Abuya Abdul Rahim relax, tenang. Dia anak murid kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki. Ayah Abuya Sayyid Muhammad. Dia anak murid, umur dia dekat 80 tahun dah. Ni Abuya Sayyid Syekh Abdul Rahim ni. Umur dekat 80 lebih dah. Tapi relax, tenang. Dia orang Banjar. Dia duduk dengar, saya duduk baca. Saya ni dah turun. Yang saya bawa habis dah. Ada 2 orang ustaz saya bawa. Ada anak murid saya seorang. Se-alif kalau tak silap, pergi sekali. Jadi apa waktu tu? Habis dah. Ke alam balik ke Malaysia dah waktu tu. Habis dah. Lentok habis dah pukul 1 pagi. Pukul 10 pagi, 10 malam sampai pukul 1 pagi baca. 10, 11, 12, 1. 3 jam baca tak berhenti. Makan minum air kan. Baca. Abu ya duk relax. Nah, tak ada apa. Yang mereka pergi lah. Kok lah dia nak marah, dia tak marah. Dia jenis tak marah. Dia jenis, apa main tidur? Main tidur, balik tidur di hotel. Main pada tidur sini tak, dia tak marah. Biar tak apa, dia tidur tak apa. Yang saya ni beberapa kali dah sambil duk baca, sambil duk. Saya yang tukang baca. Tapi saya yang teruk tu takut terlari lidah. Tu. Dah kali saya beritahu kat Abu Ya, saya kata, Abu Ya boleh tak? Saya nak minta izin kata. Saya nak tidur saat saja. Nak tidur saat je. Oh boleh dia kata boleh. Kebetulan waktu tu Abu Ya isteri dia baru meninggal. Isteri Abu Ya Abdul Rahim baru meninggal sangat waktu tu. Jadi dia pun bawa saya masuk bilik dia. Dia yang tolong siap katil kat saya. Tu dia. Oi. Ni siapa Tok Guru ni? Dia siap katil kat saya. Dia kata nah, ustaz tidur di sini. Saya tak kata apa. Saya kata tak apa ke Abu Ya tidur sini ni? Tak apa, tidur sila. Saya tak kepala tu, tuan-tuan. Ghaibul ghuyub. Tak tu tak ada bismillah pun. Tidur terus. Saya tidur tu. Saya kata nak tidur sejam ni. Saya kata sejam ya. Saya dah set dah jam. Sejam. Dia akan bunyi loceng. Rupanya jam saya berbunyi setelah 6 jam. Dia bunyi lah saya tak sedap. Pukul 1. Pukul 6.30 pagi baru saya bangkit. Tak 6 jam lah. Dah dekat 5 jam, 4 jam. Pukul 6.30 pagi baru bangkit. Saya bangkit. Saya terkejut betul-betul. Pukul 6.30. Pukul 10 pagi kami nak balik dah ke Malaysia. 6.30 pagi saya bangkit. Saya terus pergi ke ruang tamu. Apa yang saya tengok? Saya tengok Abu Ya Abdul Rahim tidur atas kerusi. Duk tunggu saya. Hak ni saya rasa paling bersalah dalam hidup bagi Tok Guru, orang tua tidur atas kerusi. Gila ke apa ni? Tapi dia relax, dia tenang. Dia tak apa. Saya tak nak jumpa Tok Guru macam ni. Kalau saya jadi Tok Guru, tak ada aku nak bagi masa ke anak murid tidur atas katil aku. Suruh anak murid, ya, tidur sini. Saya tidur kat ruang tamu, tidur. Payah nak jumpa orang alim tawaduk sampai macam tu. Kitab dia tuan-tuan ada sampai berapa puluh kitab yang dia karang. Dia bagi hadiah kitab dia bagi hadiah. Kalau saya main mesti ada kitab baru. Dia putus stik kan. Kitab dia semua putus stik. Dia akan bagi yang ni kitab dia baru. Semua bahasa Arab. Kitab dia semua bahasa Arab. Kitab hukum hakam haji, dia pakar dalam bab hukum hakam haji dan umrah. Dia ada mausu'ah umrah dengan haji terbaik tu. Ada beberapa ribu, dekat 1000 muka surat yang dikumpulkan semua mazhab yang 4 dalam bentuk alif buata. Huruf alif, apa dia huruf alif? Contohnya huruf ba, ta, kalau huruf dal, dan. Contohnya dam apa dia? Dalam bincang bab dam. Dia ikut huruf abjadiyah. Abjadiyah pada huruf hijaiyah, susun huruf alif ba ta. Jadi mausu'ah. Jadi ensiklopedia haji dan umrah dalam 4 mazhab. Kan? Tapi tawaduk sungguh. Dan dia tak marah. Tenang, relax. Saya pula bangkit, saya kata kami nak kena balik dah. Tak apa dia kata. Tahun depan datang lagi. Tahun depan main datang pula, barulah kami khatam kitab tersebut. Alhamdulillah saya sempat khatam kitab Adabul Mufrad, dibaca daripada awal sampai habis dengan riwayat yang saya ambil daripada Abu Ya Syekh Abdul Rahim Abdul Rahim Jahadi Al-Banjari hafizahullah ta'ala. Moga umurnya dipanjangkan oleh Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini antara guru-guru yang sangat barakah dan kemudian tawaduk. Tak
nak kata ke orang dan sebagainya. Baik. Jika masih tidak dengar nasihatnya, sebaiknya keluar balik rumah saja. Adab alim dengan para muridnya, tidak berkira masa dengan mereka. Ini adab alim dengan para muridnya, tidak berkira masa dengan para muridnya. Jadi kalau muridnya datang nak bertanya soalan dan sebagainya, maka diberikan masa kepada para murid tersebut, dilayan mereka dengan layanan yang bagus, yang baik. Syekh Murabit Al-Hajj, guru kepada Syekh Hamzah Yusuf Hansen, hafizahullah ta'ala, diceritakan, kata dia pernah pesan kepada anak-anak murid dia, tanyalah soalan bila-bila masa yang kamu inginkan tanya. Anak Syekh Murabit rahimahullah, tempat tidurnya dalam kemah saja. Dia tidur dalam kemah, duduk atas macam dui saja, tidur atas dui. Jadi anak-anak murid kalau nak mai tanya, tak ada pintu. Kemah dia tak ada pintu. Akan mai terus mai tulis tanya soalan. Kalau kata dia tidur pun, dia kata, geraklah aku bangun. Kalau aku boleh selesaikan apa yang kamu tak faham tadi ni, aku akan selesaikan. Macam tu sekali. Maksudnya khidmat sungguh kepada penuntut ilmu. Sebab tu kadang-kadang bila mana seorang alim, dia tulis dalam kitab, dia tulis khadimu talibil ilm, khadim kepada penuntut ilmu. Maksudnya ini amanah tu. Kalau dia sebut kata dia khadam kepada penuntut ilmu, ni amanah besar. Dia khadim kan, dia makhdum, dikhidmati kan, dia mengkhidmati umat. Khidmat umat maksud dia tak ada masa dia mesti bahagi masa dia penuh kepada para murid dia. Maksudnya kalau murid nak tanya soalan, dia akan bagi masa untuk menjawab. Kalau guru dia murid dia tidak faham, tidak jelas dan sebagainya, dia sabar dalam menerangkan. Sabar dalam menerangkan tak menafikan marah kena ada juga, tapi terang, tak tinggal terang, kena terang juga. Faham? Bila anak murid tanya soalan tu, maknanya dia nak kepada ilmu. Kalau tidak, tak tanya. Ada orang dia tak tanya tu, dia pergi, tak nak ajak apa, ajak pergi. Malah tanya panjang ni, ada syarah. Oh, betul dah. Ada orang macam tu kan. Jenis tak mau tanya banyak-banyak ni, biar pergi lah, dia tak berhenti. Oh, tu. Yang kita ni nak dengar lagi syarahan kalau guru kita cakap tu kan. Ada orang yang macam tu, dia tak mau banyak-banyak sangat. Baik. Adab alim dengan para muridnya, tidak berkira masa dengan mereka. Tak kira masa dengan para muridnya. Jika ditanya soalan apa saja, diberi jawapan juga panduannya. Kalau ditanya apa sahaja soalan kepada guru, kepada muridnya, maka dia akan berikan jawapan dan juga panduan. Ada yang boleh jawab, diberi jawapan. Nah, kalau soalan tadi tidak sepatutnya ditanya, maka dia bagikan panduan. Macam tu. Guru saya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala pernah sebut kepada saya, dia kata apa? Ya Syekh Muhammad, kata beliau, ana u'allimuka kulla syai'. Saya akan ajar kamu semua benda. Ma baina as-sama'i wal ard. Ya, antara langit dan bumi saya akan ajar semua. Sungguh dia ajar saya semua benda. Hatta kedai makan hak sedap di Mesir pun dia tunjuk kat saya. Bukan zakat mengajar kitab saja. Kedai makan sedap pun dia akan tunjuk kat saya. Nak beli halawiyat, manisan Arab yang sedap di mana pun dia habaq kat saya. Dia kata kalau nak beli manisan, beli kedai ni. Memang sungguh kedai tu memang sedap. Kedai tu memang sedap. Saya mula dia bawa ke mana? Ke kedai makan di Subhi Kabir. Subhi Kabir ni kedai di Mesir. Budak Melayu jarang pergi tempat tersebut. Saya pergi dengan beliau makan. Bila makan, dia ada beritahu makanan ni sedap, yang ni sedap, yang ni sedap. Saya pun ambil dia minta tu. Lepas tu balik cerita dekat kawan-kawan ni, pakak pi. Lepas tu lah ni Subhi Kabir dah jadi tempat budak Melayu lah. Penuh budak Melayu pakak duk pi. Kaya juga budak Melayu ni. Tapi dah habaq lepas tu saya tak pernah ada duit. Tapi makan Subhi Kabir ada. Duit tak ada, tapi tak makan kena sedap. Karena tu nak menutup kekurangan tu. Tapi makan tu nampak kemah lah, duit tak ada pun. Saja nak buat kemah ya, dia kata. Dah lah duit tak ada, makan pun tak sedap, rugi lah. Duit tak ada, makan sedap, kemah lah. Jadi makan Subhi Kabir, dia tunjuk kat saya macam mana nak makan nifa. Nifa apa dia nifa? Nifa kambing apa ni, bahagian tu. Gajah teriak apa dia? Gajah teriak. Harimau menangis. Harimau teriak, harimau menangis. Batang pinang dipanggil nifa dalam bahasa Arab. Waktu memang lembut betul. Tak dalam mulut hancur. Dah kita tokak kan. Tak dalam mulut tu dia jadi sedap lah nampak kan. Tu nifa mahal lah sikit. Tapi murah banyak daripada Malaysia. Itu tempat yang sedap dia beritahu memang sedap sungguh. Hak mana dia tunjukkan saya sedap tu mesti sedap. Biasanya lah. Tis dia tak salah lah dengan tis saya ni. Kau tak tahu lah kot lidah orang lain tak sama kan.
Kan sebab dia guru saya, maka saya raikan kata sedap. Tak sedap pun saya kata sedap, tak memang sedap. Bawa kawan-kawan ni pun dia pun kata memang sedap kedai ni. Baik. Tu Syekh saya sebutkan saya. Dia kata ana u'allimuka kulla syai'. Saya ajarkan kamu semua benda. Muhammad. Langit dan bumi. Dua-dua saya kata. Maksudnya langit bahagian ilmu, hak bumi ni pun saya ajar juga. Macam mana nak bermuamalah dengan manusia. Macam mana kamu nak berdiplomasi dengan umat. Kamu nak berhadapan dengan isu macam mana. Semua saya ajar. Dan ini adalah fiqhul hayah. Fiqh kehidupan. Ini penting suhbah. Penting berteman dengan guru kita. Karena dia telah melalui pengalaman yang panjang. Sebab tu murid jangan tinggal suhbah dengan guru. Karena kita bergabung umur kita dengan guru kita. Kalau guru kita umurnya 70 tahun, umur kita baru 30. Contoh. Kita dah bergabung umur kita dengan tok guru kita. Tok guru kita 70 dengan pengalaman dia dan sebagainya. Umur kita campur dengan 30. Jadi kita ni badan 30, umur 100. Tak. Badan 30. Tapi pengalaman 100 tahun. Kenapa? Karena bergabung dengan guru kita. Yang seorang tu saja. Baik kalau guru kita ada ramai. Dan 80, 90 umur, ada yang umur 100 gabung-gabung. Umur baru 30. Tapi bercakap macam orang umur 1000 tahun. Itu macam mana? Macam mana kita boleh tengok dia ni muda tapi bercakap macam orang tua. Kenapa macam tu? Karena dia berkawan dengan orang tua. Karena bergabung umur dia dengan umur orang yang dia berkawan. Kita kalau berteman dengan guru, maka kita menggabungkan umur kita dengan pengalaman guru kita dan ilmunya, panduannya. Maka ketika sebut, kita juga akan berumur seperti itu. Guru kita tadi, dia dah berteman dan berguru dengan guru sebelumnya. Tuan-tuan bayangkan umur dia berapa pada waktu itu. Kita nampak zahir 70, tapi hakikatnya umur dia 1000 tahun. Tambah lagi kalau bergabung dengan silsilah sanad dia yang bersampai kepada Nabi SAW. Umur dia berapa tahun? Puluhan ribu. Jadi sebab tu ilmu mereka nampak umurnya muda, umurnya taklah tua sangat pun, 60, tapi seakan-akan 1000 tahun ilmunya. Kenapa macam tu? Karena digabungkan umur dan pengalamannya dengan para gurunya. Itu maksudnya. Sikit lagi kita baca dan kita berhenti sebab esok pun ada lagi. Ustaz ni cakap macam kan tak ada esok dah. Ada sikit kita baca. Jika ditanya soalan apa saja, diberi jawapan juga panduannya. Namun jika tidak mampu menjawabnya, tidak malu akui kejahilannya. Aku tidak tahu itu jawapannya, perisai utama warisan aulia. Aulia maknanya aulia. Jadi kalau ditanya dan dia tidak mampu menjawab soalan yang ditanyakan oleh muridnya, maka pada waktu tersebut dia tidak malu untuk mengakui bahawa dia tidak tahu. Ini sifatnya guru yang bersambung warisannya dengan Nabi SAW, bersambung dengan para solihin, karena mereka tak akan malu menjawab saya tidak tahu. Payah sebenarnya nak jawab saya tak tahu ni. Kalau orang tanya kita nak jawab kata saya tak tahu, berat. Melainkan orang ni mengaji. Bila dia mengaji, dia akan reti jawab saya tak tahu. Dan dia tak akan malu menjawab saya tak tahu. Karena saya tak tahu itu adalah perisainya alim. Sebab tu kata para ulama, junnatul alim la adri. Perisai alim itu adalah la adri, saya tak tahu. Itu perisai dia. Kawan-kawannya jadi penepih dah. Orang tanya-tanya, dia kata saya tak tahu, tepih dah, siap. Tapi kalau orang tanya, dia buat kepala tahu, jadi apa waktu tu? Jadi orang kata lah tak betul. Jam terus waktu tu. Kata lah tak betul rupanya. Dia kerti sangat. Tapi kalau jawab tak tahu, yang ni perisai utama bagi dia. Dia bukan semua benda jawab tak tahu. Imam Malik radhiyallahu anhu ditanya 40 soalan, 4 soalan dia jawab, baki tak jawab. Semua dijawab tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Itu Imam Malik. Dan jawapan dia tak tahu tadi masuk dalam manaqib dia, dalam pujian kepada dia. Kenapa? Karena dia jawab tak tahu. Kita kalau jawab tak tahu, orang tak masuk pun cerita. Orang kata ustaz tu jawab tak tahu. Memang dia tak tahu pun. Tapi Imam Malik jawab tak tahu. Ini jadi satu kemuliaan bagi dia. Bukti kata apa? Amanah dia dengan ilmu. Tak jawab ikut suka hati. Biasa kan orang zaman lah, pantang bagi kolom, jawab semua. Bagi kolom pula dalam surat khabar pula. Dia jawab semua. Soalan bulu kucing pun nak jawab. Itu keluar habis mazhab lain yang lain daripada mazhab kita. Pening habis orang.
Lagi mazhab Syafi'i jadi mazhab picisan ya, duk hujung sekali. Karena dah umat dah tak ada panduan, tak tahu nak tanya siapa. Hantam. Tanya api dah siapa pun. Ni tak malu untuk menjawab saya tidak tahu. Ini perisai utama warisan aulia. Warisannya para wali Allah Subhanahu wa taala. Dia kan jawab. Lepas tu warisan saya tidak tahu ni, ini diwarisi daripada para guru saya dan guru-guru kita kalau di Mesir. Kalau kita nak balik, dia bagi tahu kat kita, yang pertama saya pesan takwa kepada Allah. Yang kedua, kalau diberikan amanah untuk mengajar dan sebagainya, mengajarlah. Dan kemudian kalau orang tanya kepada kita dan kita tidak tahu, maka jawab saya tidak tahu. Pesan yang tu. Jangan malu jawab saya tak tahu. Maksudnya ini pesanan yang bersambung, bergabung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para sahabat tak malu jawab saya tidak tahu. Tapi orang yang tidak ada sambungan, dia akan malu. Dia akan rasa jawab tak tahu ni menjatuhkan air muka. Takkan saya tak tahu? Jawab pi lah. Lepas tu tulis balik dalam Facebook, saya minta maaf. Lepas tu saya tersilap sikit saja. Tak jawab dulu tak tahu. Ni payah. Ada PhD, ada master sikit, ada apa semua ni. Jawab tak tahu ni payah. Mana boleh lekeh lah. Nampak? Faham? Dia kena jawab buat pala tahu pi. Dah kali orang tahu pala tahu. Orang kata bukan dia tahu. Pala tahu. Game pala tahu ni letih Dah kali jadi apa? Bukan jadi manakib. Jadi benda yang buruk pula kepada dia pada waktu tersebut. Sebab tu jangan segan kita jawab tak tahu tu, senang, alhamdulillah, khair. Kita lepas dah pada waktu tersebut. Sebab tu orang yang tahu kata dia tak tahu, maka dia adalah orang yang tahu. Faham? Dia tahu kata dia tak tahu, maka dia tahu. Tahu kata dia tak tahu. Betul tak? Yang masalahnya orang yang dia tahu kata dia tak tahu, tapi dia tak tahu kata dia tak tahu. Dia tahu dah kata dia tak tahu, tapi dia buat juga kepala tahu. Itu masalah juga. Jadi hak ni kena perhati bagi elok-elok. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang-orang yang kalau tak tahu jawab tak tahu. Kalau kita tahu jawab sekadar yang kita tahu. Jangan lebih-lebih. Itu maksudnya. Ni alim di dalam majlisnya. Kena jaga betul-betul adab ini, insya-Allah diberkati ilmunya. Dia tak akan dimalukan. Dan orang yang bertanya soalan ini disebut dalam bahasa para ulama dulu dipanggil ta'jiz, dipanggil. Soalan ini dipanggil ta'jiz. Yang ini akan melemahkan guru tersebut. Sebab tu Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah dia pernah sebut, kata para guru di Al-Azhar Al-Syarif waktu dia mengajar, bila dia mengajar dah, maka dia akan sebut kepada anak-anak murid dia kata apa? Ajiz ni. Apa makna ajiz ni? Lemahkan saya. Maksudnya sa'alni, tanya saya soalan, tapi diguna perkataan ta'jiz. Apa dia maksudnya? Melemahkan guru tadi dengan soalan. Sebab orang yang bertanya, dia berada di tempat yang kuat, yang ditanya berada di tempat yang lemah pada waktu itu. Karena yang bertanya senjata dekat dia. Yang nak kena tepih tu siapa dia? Hak dia yang ditanya tu. Sebab tu jangan malu bertanya. Karena yang bertanya tu kuat daripada yang ditanya. Karena bila yang ditanya jawab kata saya tak tahu, maknanya pada waktu tersebut apa dia? Yang bertanya kuat pada waktu tu. Sehingga yang ditanya tidak tahu. Faham tak ni? Pada tanya tu banyak kali diulang. Jadi jangan malu bertanya. Karena orang yang bertanya ni kedudukannya kuat pada waktu tersebut. Itu dalam Islam kita tak dilarang untuk bertanya, tapi kena tengok apa yang ditanya. Sebab tu guru akan bagi panduan. Ini tidak boleh tanya. Ini tak patut tanya lagi. Nanti dulu. Faham tak? Mengaji nahu baru bak rafa'. Tanya bak nasab dah. Sabar sah. Makanan tak sampai lagi. Ni kata guru saya Syekh Imad Ifat rahimahullahu taala, kami duk mengaji bab solat dalam Hasyiah Bajuri, tiba-tiba ada seorang bertanya bab puasa. Syekh kata apa? Sabar. Makanan tak sampai lagi. Sampai makanan tadi kita makan sama-sama. Faham? Ini makan tak sampai lagi bertanya dah bab lain. Jamu waktu dulu. Makan apa yang ada dulu. Baik. Habis itu tadi tanya langsung, Ustaz. Dah di luar majlis. Jangan tanya dalam majlis. Sebab tu tengok para guru kita bila dia mengajar, nak tanya yang berkait dengan kita. Jangan tanya luar daripada kita. Masalah budak kita, orang Melayu kita ni, dia akan suka tanya bukan yang berkait dengan pengajian. Dia tanya kok lain terus. Jadi, ustaz pun syok lah, tak ada persediaan apa.
Mai-mai tu kira tahu dah depa ni tanya soalan lain. Jadi senang aku baca hak ni pun dia tak faham hak ni pun dia tak tanya apa pun. Tanya hak lain. Mengaji bab solat, dia tanya apa hukum rokok Ustaz? Oi, tak ada kaitan dalam ni. Dia tanya apa hukum rokok? Ustaz pun syarah bab rokok. Kalau mensyarah apa semua kalian, syok kan tak ada dalam kitab ni. Cuba anak murid tu tanya, Ustaz, alif lam tu alif lam apa Ustaz? Alif lam mana tu? Ni hak baris ni, hak ketiga ni. Dia kalau alif lam ni dia mausul ke alif lam ni alif lam lil ahdi ke? Dia apa semua ni? Mampus kalau tok guru tak baca dulu. Kalau tok guru tak baca dulu, anak murid jenis duk tanya macam tu, dia akan jadi macam mana? Cempak. Dia kata, "Hai, bahaya anak murid aku ni." Jenis tanya hak dalam kitab tu. Jadi waktu tersebut sekurang-kurangnya tok guru tadi akan bersedia pada waktu tersebut. Faham tak? Lepas tu guru kami di Al-Azhar, Syekh Imam Ifat rahimahullah, kalau kata dalam majlis ditanya luar daripada soalan, dia akan marah betul. Tanya ni yang kita duk ngaji ni apa dia? Perulah betul-betul sampai faham jelas apa yang kita mengaji hari ni, baru tanya yang lain. Tak ada masalah. Dan jangan keluar daripada apa yang kita bincangkan. Faham betul-betul yang saya sebut dulu. Itu dulu. Maka akan lahir apa sekarang ni? Akan lahir penuntut ilmu yang terkis, yang fokus dengan ilmu pada waktu tersebut. Dia tak tasyattut. Otak dia tak pergi merata. Jadi mai tanpa persediaan. Dan kemudian dia ikut suka nak tanya apa. Siapa yang akan bagi panduan? Murid kena tanya macam ni. Jangan tanya macam ni. Soalan ni tak patut ditanya. Bukan sampai waktu kamu lagi. Ada seorang alim, waktu ketika dia mula belajar, jumpa Imam Ahmad bin Hanbal dalam masjid. Imam Ahmad tengah duduk, dia mai pegang imam, dia mai tanya imam. Dia kata, "Wahai imam, saya nak tanya soalan boleh?" Budak lagi dia waktu tu. Apa kata sila? Apa hukum ambil wuduk dengan air bakhilla? Apa hukum ambil wuduk dengan air bakhilla? Air kacang, rendaman kacang. Boleh tak ambil? Imam Ahmad kata, "La uhibbu hadha." La uhibbu hadha dalam istilah Imam Malik, Imam Ahmad, maksud dia makruh ataupun tidak sah wuduknya. Nah, ayat tadi ayat bukan ayat mutlak. Itu bahasa la uhibbu hadha, maksudnya ayat tu tak boleh pakai. Itu bahasa Imam Ahmad kalau dia sebut macam tu. Lepas tu dia tanya lagi, apa hukum ambil air semayang dengan ma'ul wardi, air bunga? Kata Imam Ahmad, la uhibbu hadha, aku tak suka juga benda tu, maksudnya tak sah. Dia pun jazakumullah khair jazak. Dia pun bangkit. Nak elok nak bangkit, Imam Ahmad pegang jubah dia. Tunggu Ustaz. Duduk Ustaz. Doa masuk masjid apa dia? Imam Ahmad tanya dia. Baca doa masuk masjid tengok. Dia pun terlupa. Doa keluar masjid apa dia? Terlupa juga. Tak ingat. Imam Ahmad kata apa? Ta'allam. Mengaji dulu. Tanya soalan payah-payah. Masuk masjid pun tak erti baca doa apa. Dia suruh mengaji dulu. Mengaji dulu ada. Jangan duk bertanya hak payah-payah lagi. Bukan sampai waktu kamu lagi nak tanya soalan-soalan tu. Duk sonok duk tanya. Siapa yang cerita kisah ni? Yang cerita ni imam tu balik. Waktu dia jadi ulama besar. Ulama besar juga. Tapi dia nak beritahu kata, ini adab bertanya. Ada seorang tanya ke Imam Malik, "Wahai Imam, ada seorang ni bersetubuh dengan ayam. Apakah hukum makan telur ayam tu?" Kita nak jawab apa? Orang bersetubuh dengan ayam. Lepas tu ayam tu pun bertelur. Telur tu macam mana? Boleh makan ke tak boleh makan? Sebab tu mungkin terjadi pada ayam mani lelaki tadi. Anak dia tu, anak ayam tu anak dia. Jadi ayam tu bin dengan dia, gitu. Jadi macam mana hukum telur ayam tu? Imam Malik tak jawab. Terus mengajak. Tanya lagi. "Wahai Imam, apa hukum seorang ni dia bersetubuh dengan ayam, telur. Telur tu boleh makan ke tak?" Imam Malik tanya apa dia? "Jadi tak lagi benda tu? Jadi tak lagi benda tu?" Dia kata, "Tak jadi lagi lah, baru tanya. Bagi jadi dulu, baru main tanya lain." Bagi jadi dulu, baru main tanya lain. Faham tak? Kadang-kadang ada orang tanya, dia tanya nak test. Ada orang macam tu, dia tanya tu nak test, tengok Tok Guru ni tahu ke tak macam saya tahu. Jadi orang Tok Guru boleh tahu ini ada tanda-tanda orang ni jenis nak test. Jenis nak test ni, saya layan sangat. Dia kerana dia main bukan kerana nak ilmu, dia main kerana nak tunjuk dia berilmu. Maka orang ni tak perlu bagi ilmu kepada dia, perlu dia ajar adab kepada dia pada waktu itu. Itu kadang-kadang ada sebagian ulama tak jawab soalan-soalan yang macam tu. Soalan tu ada jawapan dia. Ada jawapan dia dalam fiqh. Hukum makan telur yang jadi macam sekian-sekian dan sebagainya ni, apa hukum dia? Sah ataupun tidak makan telur ayam tersebut. Itu ada bahasan ulama dah bincang dah bab tersebut. Lepas tu kalau kita buka dalam Kashful Lisam an Asilatil Anam, cerita bab soalan-soalan pelik-pelik,
Kitab ulama Jawi kita tulis. Hukum orang ni masuk dalam hutan, tidur dalam satu gua, keluar-keluar tengok-tengok, rupa-rupanya kemaluan gergasi. Dia keluar-keluar rupanya gergasi perempuan tengah duduk tidur. Gergasi betina besar. Dia tak sengaja masuk dalam kemaluan gergasi itu, dia ingat gua. Rupa-rupanya kemaluan gergasi itu, dia tidur siap dah dalam tu, keluar, baik kena mandi wajib tak? Hak masuk dia kena mandi wajib ke tak? Hak lelaki hak masuk tidur mandi wajib macam mana? Saya tak ada rasa apa pun, dia ingat gua. Dalam kitab disebut wajib mandi wajib. Kenapa? Kerana bukan sekat masuk kepala kemaluan dia, masuk ke lengan dia kali. Kepala dia pun masuk. Jadi wajib mandi wajib juga. Walaupun tak apa ni, Allah selamat, dia tak keluar syahwat ke, tak keluar air mani dan sebagainya, disebabkan kerana dah masuk sekali-sekali dengan dia dalam tu, maka wajib mandi wajib. Dia kena mandi wajib pada waktu tersebut. Itu tak kira lagi bab anak anjing keluar daripada orang, macam mana hukum anak anjing tadi, dikira hukum orang ke dikira hukum anjing. Orang bersetubuh dengan anjing, keluar anak anjing, rupa anjing, ataupun rupa orang, macam mana hukum orang ni? Adakah dia dikira hukum anjing ataupun dikira hukum orang pada waktu tersebut? Bincang, ulama bincang dalam kitab. Baik, ada berlaku benda tersebut? Ada berlaku zaman sekarang, orang bersetubuh dengan anjing, dan kadang keluar betul anak anjing tersebut keluar hasil daripada persetubuhan tadi. Maksudnya ulama tulis tu tahu dah akan datang ni akan berlaku apa. Ni ilmunya mereka. Jika bahas tu untuk apa? Untuk nak bagi kita senang. Kata Tok Guru Hajilah Lubuk Tapah, dia kata apa? Mengaji fiqh ni serupa dengan minum kopi atas gunung. Minum kopi atas gunung. Atas gunung jarang orang naik. Tapi kalau naik tengok ada kopi, boleh minum. Maksudnya ada jugalah kedai kopi atas tu. Nak minum kopi, ada kedai kopi. Maksudnya teruk jana tinggi pun masalah tu ada selesai dah. Tempat selesai tu dah ada dah. Lebih kurang macam tu dah masalah fiqh ni. Ada dah penyelesaian dia di hujung ni. Tok guru dulu, ulama dulu dah selesaikan semua dah. Lepas tu imam-imam dulu kata, macam mana nak lahir mujtahid mutlak? Al-Imam Suyuti kata apa? Saya mujtahid mutlak. Imam Suyuti sebut dalam kitabnya, dia mujtahid mutlak. Tetapi ketika mana saya melihat seluruh ayat Quran dan saya membaca hadis-hadis Nabi, ketika saya mengeluarkan istinbat hukum daripada hadis dengan Al-Quran dengan ilmu yang saya ada, hujungnya saya akan bertemu balik dengan apa yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dah keluar awal lagi. Saya ingat saya dah keluar sakan dah ni. Tidak jumpa lah, Imam Syafi'i dah sebut dah. Sama ada qaul yang pertama, kedua, ketiga ataupun yang keempat, Imam Syafi'i dah sebut dah. Maknanya ijtihad yang dia buat, Imam Syafi'i dah keluar awal lagi. Sama ada pandangan tu pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga atau pandangan keempat. Mesti Imam Syafi'i dah buat keluar dah. Jadi akhirnya kata beliau, bila saya dah buat keluar semua masalah, semuanya Imam Syafi'i dah sebut, saya nak buat mazhab baru buat apa kata dia? Saya ikut Imam Syafi'i je lah. Jadi dia berkata, kami ni ikut Imam Syafi'i bukan kerana taklid dengan Imam Syafi'i, tapi kerana muwafaqah mazhabnya kami dan kaedah kami dengan kaedahnya Imam Syafi'i. Maka kami gelarkan diri kami juga Syafi'iyah. Faham? Di zaman lah belagak sombong, buka Quran tu konon-konon boleh baca hadis, baca Quran, keluar hukum hakam. Kamu siapa dia? Pernah tengok Imam Suyuti punya periksa macam mana? Soalan periksa dia di Azhar. Suruh syarah ayat qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun tu sila keluarkan ayat ni dalam bentuk balaghahnya, nahunya, sarafnya, mantiknya dan semua ilmu yang kamu pelajari. Hadisnya, tafsirnya. Dia kena syarah semua ilmu dalam ayat Quran lebih kurang 10 ayat. Qad aflahal mu'minun. Kemudian ada 10 ayat setelah qad aflahal mu'minun tu ada 10 ayat disyarahkan dalam bentuk mantik, disyarahkan dalam bentuk tafsir, disyarahkan dalam bentuk nahwu, disyarahkan dalam bentuk ilmu fiqh yang ada dalam tu, semua dikeluarkan. Tu periksa daripada zaman tersebut. Ada disebutkan diletakkan keputusan peperiksaan Al-Imam As-Suyuti dalam sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama Al-Azhar Syarif. Diletakkan macam mana Imam Suyuti jawab soalan. Kalau soalan macam tu keluar periksa zaman lah, fail habis semua pelajar di Azhar. Siapa boleh jawab? Faham? Tu khimah ataupun kedudukan peperiksaan pada zaman tersebut di sisi para ulama. Sebab tu periksa ni ada sebenarnya di sisi para ulama dulu dah ada periksa-periksa ni. Untuk menentukan dan juga menilai kemampuan seorang penuntut ilmu tersebut sebelum dia diangkat menjadi alim ketika zaman dia. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah esok kita akan bertemu pada waktu duha.